Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sekalian rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, pada tengah hari ini 24 Rabiul Awal 1442 Hijriah bersamaan 10 November 2020, bersama-samalah kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah pun menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang tuan imamnya ialah Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syahrir bin Ramli hafizahullah taala. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberkati, mengurniakan pahala yang sebaik-baiknya, dan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz yang mengimamkan solat fardu zuhur berjemaah sebentar tadi. Maka tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, walaupun kita dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, kuliah-kuliah pengajian alhamdulillah masih boleh diteruskan walaupun dalam jumlah yang kecil, walaupun ianya hanya berbentuk kuliah maghrib dan kuliah subuh sahaja. Adapun ceramah-ceramah besar, forum dan sebagainya, naklah ditangguhkan sepanjang tempoh PKPB ini. Bermakna untuk mana tuan-tuan, khususnya kaum muslimin, LDP, bacaan doa dan Imam Bilal yang kita akan anjurkan telah diputuskan untuk ditangguhkan. Maksudnya tidak akan diadakan pada tarikh yang telah pun dimaklumkan. Maka kita akan buat pada suatu tarikh yang lain, pada waktu yang lain,
pada masa yang lain yang akan diberi maklumkan nanti. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan ujian Allah, musibah ini akan tidak berpanjangan, kerana ia boleh saja menjejaskan ramai orang, termasuk kita juga sebenarnya. Walaupun kesannya itu tidak secara langsung, tapi kesan itu untuk kita para penjawat awam adalah secara tidak langsung. Jadi apabila keadaan PKPB ini berlaku, maka banyaklah kerja-kerja kita terpaksa ditangguhkan. Pun demikian, kaedah fiqh ada menyebut la yutraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Apabila walaupun tak boleh dibuat semua, tetapi jangan ditinggalkan semua. Maknanya sembahyang jemaah masih kita buat, kuliah-kuliah masih ada, cumanya berkaitan dengan solat duha dan solat jemaah itu akan kita maklumkan nanti. Bagaimanakah kaedahnya, sama ada kita akan mengikuti SOP terbaru yang ditetapkan oleh pihak berkuasa agama negeri, ataupun mungkin ada di sana beberapa perubahan-perubahan yang akan disesuaikan dengan keadaan kita di sini. InsyaAllah kita sama-sama tunggu. Yang pasti kita boleh saja menunaikan solat berjemaah seperti mana yang tuan-tuan lihat. Saya pun risau juga, kot ada arahan suruh tutup pula, macam waktu PKP dulu. Boleh sembahyang jemaah, tapi tak ada macam yang sekarang. 3-4 orang sana, 3-4 orang sini. Ustaz-ustaz pun bekerja secara penggiliran. Jadi itu senario PKP ketika itu. Sekarang PKPB, maknanya masih lagi kita bekerja seperti biasa, tetapi ada perkara-perkara yang akan diperketatkan. Sebagai contohnya berkaitan dengan SOP di masjid-masjid dan di surau-surau diperketatkan. Kita akan lihat nanti bagaimana. Sama-sama kita doa mudah-mudahan PKPB ini tidak berpanjangan, ataupun mungkin kalau keadaan semakin baik dipendekkan, kerana kata putus terpulang kepada kepimpinan kerajaan. Kalau dipendekkan, esok diumum pula sampai 2 minggu saja. Guna kes tu 2 minggu PKPB ditukar balik kepada PKPP. Alhamdulillah, kita balik kepada keadaan sebelum ini. Jadi itulah harapan dan doa kita, insya-Allah. Maka tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita teruskan kuliah zuhur kita seperti biasa. Pengajian kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Al-Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala, termasuk kepada bab berkaitan dengan solat ataupun sembahyang. Kita habis membincangkan tentang fasal-fasal yang berkaitan dengan taharah, ini bersuci. Termasuk pula pada fasal-fasal yang membincangkan tentang sembahyang, tentang solat. Bermula dari fasal yang ke-22, tajuknya uzur solat. Uzur solat tu ada letak kaki di sini. Kata penterjemah kitab ini, sebab yang boleh mengangkat dosa melewatkan solat fardu dari waktunya. Itu maksudnya. Maksud uzur solat ni maknanya orang yang berada dalam keadaan uzur solat ini
tidak dikira berdosa. Itu maksud dia, tidak dikira berdosa. Tidak dikira berdosa sebab meninggalkan semayang dengan sengaja ini suatu dosa yang sampai ke tahap dosa besar. Dia begitulah. Orang yang tidak mengingkari solat wajibnya semayang fardu 5 waktu, tetapi tidak mengerjakannya dengan sengaja, maka dia dikira berdosa besar. Dan sekiranya meninggalkan semayang itu adalah suatu yang berterusan dalam kehidupannya, mana dia ni memang semayang fardu tak pernah semayang, kita tahu dia tak semayang, di rumah pun tak semayang, isteri tahu, suami tahu, anak-anak tahu, mak bapak tahu, dia tak semayang, maka boleh dikategorikan sebagai seorang yang fasik. Bila seorang yang fasik ni, kalau dia tu seorang bapa, dia nak jadi wali kepada anak perempuan dia, perwalian dia tidak sah. Jadi berat. Itu untuk menyelamatkan keadaan. Kalau kita balik kepada nikah, tentang tata cara nikah, juru nikah akan meminta semua, termasuk wali dalam majlis nikah, mengucap 2 kalimat syahadah dan beristighfar. Supaya apa? Supaya wali itu nanti kalau dia tu memang fasik, bersih dia daripada dosa-dosa kefasikan dia. Sebab apa? Sebab dia dah memperbaharui iman dia dengan dia mengucap 2 kalimat syahadah dan beristighfar. Tu hikmah dia. Kenapa dalam SOP nikah pun ada SOP saja dia. Nikah, akad nikah pun ada SOP dia. Ada SOP dia. Apa SOP? Salah satu SOP majlis akad nikah, sebelum nak mula, dia nikah akan minta wali, saksi, pengantin lelaki, pengantin perempuan, semua dalam majlis akad nikah untuk mengucap 2 kalimat syahadah dan beristighfar. Sebaik-baiknya setiap satunya 3 kali. Mengucap 3 kali, istighfar 3 kali. Clear. Kalau tak, takut akad nikah itu tidak sah. Sebab ada cacat pada rukun nikah, iaitu pada sama ada pada wali ataupun pada saksi. Jadi kita itu nak menerangkan tentang uzur tadi. Dia dah jauh pergi, tak apalah. Kita fahamlah kesan meninggalkan solat sengaja tu apa. Kesan dia, implikasi dia. Jadi janganlah kita meninggalkan solat dengan sengaja. Tetapi ada keadaan-keadaan yang mana bila kita berada dalam keadaan itu, kita dikira uzur solat, tidak dikira berdosa kerana meninggalkan solat dengan sengaja. Apa dia tuan-tuan? Faslun a'dharus salati ithnan. Uzur solat itu ada 2. Yang pertamanya an-naumu, tidur, dan an-nisyan, wan-nisyan, iaitu lupa. Contoh dia tidur pukul 12, dia bangun pukul 5. Contoh dia tidur pukul 12, dia bangun pukul 5. Sembahyang apa tinggal agak? Sembahyang zuhur. Berdosa tak dia? Tak berdosa. Jaga-jaga tengok Allah dah pukul 5 dah. Dia tidur pukul 12, dia jaga-jaga pukul 5. Ini kes hari cuti lah ni. Orang kampung macam tu kadang-kadang tuan balik daripada kebun getah, balik kebun sawit, balik ke sebelah, makan. Apa lagi? Duduk depan kipas, ngadap kipas, kursi mana? Pukul 12, jaga-jaga pukul 5. Penat motong getah, kerja sawit ni. Tanya sahabat kita Cik Wan Puja belakang, tanya dia kerja di kebun sawit ni penat, kerja motong getah penat kan. Jadi balik, tapi tak lama, sekejap je. Lepas subuh pukul 6.30 pergi kebun, balik pukul 11. Dah balik tentu nak makan kan, lapar.
dah penat ni, lapar kan, makan, rehat. Konon-konon tak apalah kalau terlelap pun pukul 2 lebih, tak apalah semai zuhur. Jaga-jaga pukul 5 tuan, ambil kau. Zuhur tinggal, jaga-jaga pukul 5. Allah, berusaha tak? Tak berusaha, sebab tertidur. Tapi kenalah ganti qada semayang zuhur tadi, wajib. Itu dalam mazhab Syafi'i. Orang yang meninggalkan semayang sama ada kerana uzur atau kerana sengaja, wajib dia mengqada semayang yang ditinggalkan itu. Bezanya tang dosa tak dosa tu je. Kalau dia uzur tak dosa, kalau sengaja dia dosa. Sebab itu orang tanya kita, Ustaz, macam mana saya nak ganti sebalik semayang saya dulu? Saya dulu muda tak pernah semayang Ustaz. Bila lagi 5 tahun nak pencen ni, barulah terasa nak semayang Ustaz. Jadi saya tak ingat berapa waktu saya semayang yang saya tinggal dengan sengaja. Macam mana saya nak ganti Ustaz? Jadi saya jawablah, saya kata gantilah sekadar mana yang kamu mampu. Sebab kita nak ingat balik cerita 20-30 tahun dulu kita, masa bujang baru kerja marin, masa baru kerja, masa baru inspektor PI, masa constable. Sekarang kita dah 30 tahun kerja, dah 50. ASP ke, DSP ke, SUP ke, SI ke, SM ke. Mana kita nak ingat 30 tahun dulu punya cerita? Kita tak ingat. Jadi bila tak ingat, gantilah setakat mana yang mampu. Lepas semayang zuhur ganti, lepas semayang asar ganti, lepas semayang subuh ganti, lepas semayang maghrib ganti, lepas semayang isyak ganti. Maknanya buat double lah. Kalau subuh buat 2 kali, zuhur buat 2 kali, asar buat 2 kali, maghrib buat 2 kali, isyak buat 2 kali. Sebab apa? Sebab satu tu qada, satu tunai, satu qada. Tak apa ke buat lepas semayang subuh, lepas semayang asar? Tak apa ke waktu haram tu? Itu haram semayang sunat mutlak, bukan semayang qada. Semayang qada dia dikira semayang fardu yang diganti balik sebab tinggal. Takat mana yang kita mampu? Kita nak ingat berapa ribu waktu kita tinggal kan? Nak ganti tangga yang mampu. Selebihnya serah pada Allah SWT, minta ampun. Ya Allah, ni kadar ini dia aku mampu ganti. Kalau ada mungkin yang aku tak ganti, nanti bila aku meninggal, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Itu je. Nah, tak payah rasa bersalah. Allah, dia nak ubah ni. Datang hidayah, nak jadi orang yang balik pada jalan Allah SWT. Sebab dulu dah tinggal semayang berpuluh-puluh tahun. Tinggal semayang kan, puasa pun macam tu juga. Tapi puasa nanti kita cerita lain. Ini cerita semayang. Puasa nanti ada sampai tangga bab puasa kita cerita buat puasa. Cerita semayang. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya wanisyan, lupa. Ni tadi ni kan, lupa. Dia terlupa. Contoh, Allah lupa lah, sibuk kerja tu, Allah lupa. Dah azan dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azhar dah. Lama ayah aku lupa tadi kan. Ingat semayang ke tak tadi kan? Rasa nanti tak semayang. Terlupa. Sebab sifat manusia memang lupa. Manusia ni sifat dia lupa. Nabi kan sebut dalam hadis, ya, innamal insan la yakhlu anil khata'i wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu takkan lepas daripada sifat tersilap dan terlupa. Silap pun ada, lupa pun ada. Allah silap kurang 1 rakaat. Allah silap terlebih 1 rakaat. Ada? Saya pernah jadi imam dulu, terlupa rakaat. Saya naik balik, subhanallah, saya turun balik. Tayar awal. Lepas tu sunat sujud sahwi. Nak sujud boleh, tak sujud pun tak apa. Jadi kalau imam kita lah, masing-masing ada air muka kan. Tak ada lah, salah lambat lah. Assalamualaikum, habis. Tapi kita tahu, kita sedar ke silapan kita, lupa, tak ingat. Imam tu, makmum tu saja cerita lah. Makmum ikut imam kan. Imam ni terlupa, terus naik balik, Allahu Akbar. Ataupun terus tahiyat akhir,
Wahal ada satu lagi rakaat. Ada juga berlaku. Ada juga dekat diri saya. Tiba-tiba saya tayar lagi. Subhanallah. Saya perasan ekor mata saya tengok orang semua naik atas. Ada satu lagi rakaat belum lagi selesai. Naik balik. Tak apa, ada masalah. Kan? Sebab manusia dia ada sifat lupa. Jadi kalau terlupa semayang, dikira uzur solat. Tak berdosa kalau tertinggal semayang. Tertinggal semayang kerana lupa, tertinggal semayang kerana tidur. Tak apa, tak ada masalah. Kan? Tertidur kan. Malam tadi, malam Jumaat contoh, kena pula pagi Jumaat lepas tak ada duha, cuti umum. Seronok lah kan. Jadi terlajak, bangun-bangun pukul 7, duk berselingkuh dalam selimut lagi. Berdua lah, bukan seorang lah. Kalau seorang tu tak tahulah. Ini berdua ni dengan Umar tu berselingkuh dalam selimut lagi ni. Jaga tengok, Allah dah pukul 7 lah. Siapa suruh bang? 2 kali, 2 round rumble in the jungle. Umar saya senyum ya. Siapa suruh bang? Saya senyum ya. Faham tak tu? Tak apa, semayang lah subuh. Berdosa tak? Tak dosa. Semayang subuh Allah. Waktu dah habis. Dah luput. Wallahu a'lam. Itu dia. Baik. Kemudian kita pergi pada fasal ke-23, iaitu syarat sah solat. Faslun syurutus solati thamaniyah. Syarat sah solat itu ada 8. Yang pertamanya taharatul hadatsaini. Pertamanya mestilah suci daripada 2 yakni hadas, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang ni kita akan bincang nanti. Apa hadas kecil, apa hadas besar kita akan bincang. Kemudian wat taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makani. Mestilah suci daripada najis pada pakaian, fi thawbi wal badani, dan badan, wal makani, tempat solat. Tempat semayang kita tu pada badan kita, pada pakaian kita, pada badan kita, pada tempat semayang kita, naklah suci daripada najis. Kalau ada, tak sah semayang kita. Habis salam tengok Allah dekat jalan ada tercecak. Ada. Tak perasan. Habis salam pun perasan. Khusyuk je semayang. Ini cerita bab khusyuk lah. Khusyuknya semayang seorang tu sampai tak perasan tercecak ada ni atas jadah. Habis salam je. Ada tercecak pula. Allah. Ulang balik Pasal semayang itu tidak sah. Walaupun semayangnya tadi itu khusyuk, memang dia tak nampak. Saya tak sedar Ustaz, saya khusyuk semayang, saya tak perasan. Tak apalah, ulang balik semayang. Sejadah buang najis tu. Kalau nak pakai sejadah tu, kenalah dicuci tempat najis tu. Kan? Jadi kita dah cerita tentang najis pada kuliah yang lepas. Apa kaedah dia? Kita dah cerita dah. Pada pakaian kan, pakaian kena najis, kita kena basuh, salin, ganti. Kemudian yang ketiganya wasatrul aurah, dan mestilah menutup aurat. Yang ni kita akan bincang tentang hadas kecil besar tadi, ada fasal khasnya. Tentang aurat pun ada fasal khasnya, akan kita bincang nanti. Wastiqbalul qiblah, mestilah menghadap kiblat. Mesti menghadap kiblat, yakni dada kita, anggota badan kita menghadap kiblat. Bila sebut kiblah, ada hadis Nabi SAW menyebut kiblat bagi orang dalam Masjidil Haram ialah Kaabah. Kiblat bagi orang-orang Mekah ialah Masjidil Haram. Kiblat bagi orang-orang di luar Mekah ialah kota Mekah itu sendiri. Maknanya kalau kita kiblat yang kita ni mihrab ni menghadap kiblat ni, kiblat tu bukan dia terus direct pergi pada Masjidil Haram. Tak, dia pergi pada Mekah. Maksudnya bila Jabatan Mufti buat pengiraan kiblat itu,
arah kiblat itu menuju ke Mekah. Dari Ipoh ke Mekah berapa degree, berapa darjah? Tuan kalau ikut kiraan dia 292 darjah. Kalau dia tengok kita kan guna jangka sudut dia tuan jangka sudut tu daripada atas kosong dia pergi separuh bulatan 90, separuh bulatan lagi 180, separuh bulatan lagi 170, tambah lagi 22 darjah. Itu dia. Ya. Ipoh ke Mekah, dari Ipoh ke Mekah arah dia 292 darjah. Tuan boleh faham itu cara nak kira tu. Kan? Kan kita jaga sudut tu, letak jaga sudut tu 2, satu atas satu bawah, terkira daripada atas, daripada kosong atas. Kira pusing 180, pergi 3 suku 270, tambah lagi 22 darjah. Sama kaedah dia kalau kita daripada tempat-tempat lain di dunia ni serupa. Kaedah dia sama. Kita guna kaedah yang serupa juga. Katalah kita daripada London kita buat arrow kan sampai ke Mekah tu, kita kira daripada London tu berapa. Dia tenggara. Kita ni di Malaysia barat laut. Berapa degree dia? Dah saya cerita tadi. 292 darjah. Kalau barat laut dia ada cara ni, saya pun tak ingat lah. Dia barat laut lah. Northwest. Kalau daripada London dia southeast. Southeast, tenggara lah. Kalau daripada Rusia, daripada daripada Jepun, barat daya kan, southwest. Jadi kiraan dia. Jadi yang menuju ke Mekah, yang menuju mihrab ni, dia bukan tuju Kaabah betul direct. Tak, dia pergi kepada kota Mekah. Sebab Nabi SAW kata dalam hadis, kiblat bagi orang yang berada di luar Mekah ialah kota Mekah itu sendiri. Bila duduk dalam Masjidil Haram, kiblat kita Kaabah. Kalau kita berada di kota Mekah, kiblat kita ialah Masjidil Haram. Kalau kita di luar Mekah, walaupun Jeddah ke Riyadh ke Sana'a ke, sampailah ke kita di Ipoh Malaysia ni, kiblat kita ialah kota Mekah. Jadi kita mesti, bila semayang kita mesti menghadap ke kota Mekah. Lepas tu kita kena tahu negeri tu. Nak mencari tu. Kalau kita ada kompas senang. Ada kompas, kita bawa kompas kecil pergi mana-mana tuan. Itu je kiraan dia. Kalau di Ipoh lah. Bila Malaysia ni dalam 292, 291 lebih kurang macam tu lah. Kalau Malaysia ni mana-mana pun. Gitu. Tapi kalau kita pergi negara lain, mungkin lain kiraan dia. Itu kita kena, boleh Google tuan. Boleh Google, boleh cari. InsyaAllah. Baik, kemudian wadukhulul waqt, dan masuk waktu. Ni dia. Masuk waktu ni kena tahu. Masuk waktu ni, masuk waktu tu maknanya kita tahu waktu sembahyang fardu tu dah masuk. Contoh kalau subuh kita dah nampak garis putih di ufuk timur, dipanggil fajar shadiq. Kalau zuhur matahari sudah gelincir, zawalus syams, sudah gelincir. Maksudnya pada tiang kita akan ada tiang-tiang yang bendera, ada bayang dah. Tu zuhur dah masuk. Kalau asar, bayang sesuatu lebih panjang dari benda tersebut. Ini jumhur Syafi'i, Hambali dan Hambali. Kalau Hanafi, bayang satu benda itu 2 kali ganda lebih panjang dari benda tersebut. Itu masjid dia asarnya 5.30, pukul 6. Kita pun heran, duduk tengah jogging-jogging ke Ipoh dah dengar azan pukul 6 ni. Azan masjid India, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pukul 6 ni apa azan asar? Masjid negeri dah azan tadi pukul 4.4 lebih. Dia pukul 5.30 baru azan. Masjid India dekat tepi Padang Ipoh kan. Muskil kita. Penuh kita. Kalau di Ipoh lah, kalau di KL, Masjid India KL lah, dia pakai mazhab Hanafi. Kaedah bayang satu itu 2 kali ganda lebih panjang. Kalau tiang itu 10 meter, bayang mesti 20 meter baru masuk asar. Kita tak payah. Kita
Tiang 10 meter, bayang tu dah 10.1 meter, masuk asar. Itu sembahyang asar. Kalau maghrib, terbenam matahari. Kalau isyak, gelap gelita di ufuk barat, tak ada lagi cahaya merah di langit. Itu isyak, tu malam gelap betul lagi. Jadi kena tahu masuk waktu tu. Kalau kita sembahyang subuh contohnya, dalam waktu dia sah sembahyang. Kalau kita dah terang, dah syuruk, kita soli fardhu subhi raka'ataini ada nilai ta'ala, tak sah sembahyang tu pasal waktu dah luput. Kalau qadaan itu lain. Kalau adaan dah luput waktu. Contoh macam asar lah. Pukul 5 sembahyang soli fardhu zuhri arba' raka'atin ada nilai ta'ala, tapi pukul 5 waktu asar dah, waktu zuhur dah luput. Sah tak sembahyang ni? Tidak sah sebab waktu dah luput, bukan sembahyang pada waktunya. Kemudian yang ke-6, ya. Set jam, baik. Ya. Okey. Okey. Set jam. Kita set jam ni. Lepas tu kita dah sembahyang, dah masuk 2 rakaat zuhur ni. Tiba-tiba azan masjid. Macam mana hukum dia? Soalan bagus. Teruskan sembahyang. Sembahyang itu dikira sah sebab baru 2 rakaat. Tapi kalau kita dah tahiyat akhir, baru azan. Ini satu yang saya pernah jumpa lah. Dia dah tahiyat akhir ni, lepas tu baru azan zuhur. Maka sembahyang itu tidak sah sebab dia bermula bukan dalam waktu. Wallahu a'lam. Ya tu. Tapi kalau kita baru qiyam rakaat pertama dengan Allahu akbar azan kan, jalan terus. Tak payah berhenti. Terus je. Pasal sembahyang itu dikira sah kerana ujungnya dah masuk waktu tadi. Wallahu a'lam. Nanti kalau ada jawapan-jawapan lain, saya bagi tahu kepada tuan. Bagus soalan tu. Soalan tu bagus. Saya suka soalan. Soalan macam tu lah yang membina-bina. Nampak syok. Tengah-tengah sembahyang, betul lah kita set jam. Betul lah, kita memang jam kita tu, sebab jam internet tak tipu. Memang ikut waktu standard, Malaysian Standard Time, MST. Tapi nak cerita azan, kadang-kadang masjid negeri ni dia azan subuh lambat sikit. Kita perasan kan, kadang masjid negeri, waktu dah masuk ni, dah 3 minit ni, tapi dia tak azan lagi. Waktu dah masuk dah, kita yakin waktu dah masuk. Sebab kita set time kita mengikut jam internet, dan waktu yang kita ambil waktu Ipoh, bukan waktu KL. Tapi masjid tak azan lagi. Tengah-tengah sembahyang, masjid azan, Allahu akbar, azan kan. Sah tak sembahyang kita? Sah. Tapi kalau kita tak set time, tu cerita lain. Kita main agak-agak kan, zuhur dah ni, contoh kan, tiba kita tengok sembahyang azan. Tengok keadaan sembahyang kita tadi tu, adakah mahu nak sembahyang ataupun dah dekat ujung-ujung, dah rakaat keempat, dah tahiyat akhir. Wallahu a'lam. Saya terbaca jawapan tu. Masih tuan kena tanya soalan tu. Saya suka soalan tu. Baik, kemudian wal ilmu bi faradiyatiha. Mestilah mengetahui kefarduan solat. Ini kena tahulah. Sebab tu kita mengaji kitab ni. Jadi kita tahu sembahyang fardu itu wajib. Jadi kena tahu. Kemudian wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnah. Mestilah tidak mengiktikad satu rukun daripada rukun-rukunnya sebagai sunat. Ni dia. Tak apa. Tahiyat akhir tak apa. Dia bukan rukun. Habislah. Tertinggal tahiyat akhir contoh. Relax, lambat. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Relax. Jadi kenapa? Sebab dia iktikad dia semaya tahiyat akhir itu sunat je. Habis. Tahiyat akhir itu adalah rukun daripada at-tahiyatul barakatuh sampailah pada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Sambung lagi selawat Nabi Zatil akhir tu pun fardu juga. Selawat Ibrahimiyah tu kan. Itu pun dia kata tak apa, tinggal pun. Dia kata sunat je. Tak sah semayang. Wallahu alam. Kemudian yang ke-8 akhir sekali, wajtinabul mubtilat, mestilah menjauhi perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi kalau kita meninggalkan perkara yang membatalkan solat, maka sembahyang kita sah. Antaranya perkara yang membatalkan solat ialah melakukan pergerakan kasar 3 kali berturut-turut. Itu perkara yang membatalkan solat. Kalau sebut terkentut, kita tahu dah. Terkentut ni memang kalau kita terkentut ke, tu confirm. Tak payah nak kira-kira lah, sebab kita dah berhadas. Jadi itu kita perasan. Tapi pergerakan 3 kali yang kasar itu ramai orang tak perasan. Ramai orang tak perasan. Contohnya waktu i'tidal. Sami Allah liman hamidah, dia macam buai laju pokok sena. Habis. 1, 2, 3 hadis. Ya, sami Allahu liman hamidah. Terus tangan tu gitu je. Jangan ni ada berbual sikit padang, kita perhati. Tengok. Lagi-lagi saya semayang kat belakang kursi, lagi senang nak perhati orang depan. Perhati, saya tengok. Saya tak kata siapa, ada. Saya tak cakap saya ke sini ke lain tempat kali. Dia buai pokok laju, buai laju-laju pokok seno. Batal sembahyang dah. Pasal pergerakan kasar 3 kali berturut-turut. Jadi kalau dibuat, dielak benda tu, maka sembahyang kita adalah sah. Tapi ada benda lain lagi sebenarnya. Perkara-perkara yang membatalkan solat kita akan bincang pada fasal-fasal yang lain. Jadi kita bincang dulu 2 fasal yang pertama dalam bab solat ini. Fasal ke-22 dan fasal ke-23 Wallahu a'lam. InsyaAllah pada kuliah kita datang kita akan sambung dengan pembahagian hadas fasal yang ke-24 insyaAllah pada kitab ini Ustaz 47. InsyaAllah kita akan sambung 2 fasal iaitu pembahagian hadas fasal ke-47 dan juga tentang aurat. Itu penting fasal tentang apa ni, hadas dan aurat. Aurat ni penting juga. Bagi boleh. Okey, masuk. Baik. Bacalah tahiyat setakat mana yang kita baca sehingga imam memberi salam. Kalau kita turun kan, kita turun ayat okey, kita turun at-tahiyatul assalamualaikum, tak sebut tahiyat pun tak. Bau at-tahiyat tu pun tak ada. At-tahiyatu assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada masalah, dapat jemaah. Tenang ya. Naik buat 4 rakaat macam biasa. Tahiyat tadi tu tak ada apa. Kalau dapat komplit okeylah. Lebih kan. Tapi tahiyat pun tahiyat awal saja, bukan tahiyat akhir. Tahiyat awal saja. Tapi kalau kata at-tahiyat, bau at-tahiyat tu pun tak ada at-tahiyat. Bau sebab at-tahiyat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh. Naik balik kita buat 4 rakaat sampai salam, dapat pahala jamaah. Tapi baca macam itu tu tak apa, tu tak ada masalah, itu dah sendiri. Permasalahan ni ialah tentang Fatihah pada rakaat yang kita masbuk. Fatihah itu tidak dibaca lengkap, bagaimana keadaannya. Yang itu banyak orang tanya. Saya mau baca Alhamdulillah Allahu Akbar, imam rukuk. Saya pun kena rukuk dengan imam lah. Jadi macam mana Fatihah saya tu, saya baca Alhamdulillah. Alhamdulillah pun tak ada alham je. Macam mana Ustaz? Maka Fatihah yang lebihnya itu ditanggung oleh imam tanggung. Tak tahu, tu imam settle. Kita kira rakaat yang lagi satu yang kemudian pula. Itu kena komplit. Rakaat yang kita tadi sama-sama sampai kan. Kita pun baru nak baca alhamdulillah imam Allahu Akbar. Jadi kita kena masuk, kita kena rukuk dengan imam. Kalau kita tak rukuk dengan, tak sempat rukuk dengan imam, kita hilang rakaat tu. Rakaat tu kita hilang, rakaat tu luput.
Patutnya boleh baki satu, dah kena baki dua pula. Pasal apa? Tak ada nak rukuk dengan imam. Betul kan? Jadi Fatihah sebab baca, tapi baca Bismillahirrahmanirrahim, Alham je dua pun tak ada. Tak komplit kalimah lah. Bau alham je. Dia patutnya alham tu kan. Ni alham je, tu tak ada. Macam mana Ustaz? Tak apa. Untuk imam depan settle kan. Nak kira rakaat yang seterusnya. Yang itu kena komplit set Fatihah sekali. Okey, tuan. Jelas itu tentang tahiyat tadi. Maknanya tak apa, walaupun at-tahiyat ataupun atta je pun. Bau atta je betul. Imam ni sabar-sabar lah, tak sempat-sempat. Dia mana tahu kita belakang dia. Dia ikut bajet dia lah. Dia pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita naik dah balik. Dia dapat, dia masa ni, dia tu tak sempat tahiyat pun dia dapat pahala jemaah. Dengan syarat dia bersempat. Walaupun dia contoh tuan, Allahu Akbar, belum tu ni, Allahu Akbar, berdiri ni, imam dah salam, dapat pahala jemaah. Yang tak dapatnya baru nak angkat, belum Allahu Akbar tu, imam dah salam, habis. Itu tak apalah, lupalah. Tak ada rezeki kita, tak apa. Ambil pula jemaah second call kata orang putih. Kami kat sekolah asrama, sekolah agama tu, makmum second call. Tak apa, kita buat jemaah second call pula. First call dah terlepas, buat second call pula. Buat jemaah belakang. Standard lah tuan dekat asrama tu tuan. Habis sini depan sampai belakang-belakang tu. Kan musola tu besar kan. Sini dah habis. Belakang yang ni petepuk seorang tu dia pula jadi imam pula, kami belakang. Ada third call pula datang pula sama super lah. Datang pula yang seorang belakang yang masbuk yang anak Nabi baki ni, dia pula kena tepuk belakang pula, dia pula jadi imam pula. Allah berrukuk pula. Third call pula. Sampailah habis ya. Ini cerita masa selama dulu lah. Pasalnya budak-budak kerja makan tu kan. Habis-habis kami keluar pukul 2 kan. Habis-habis keluar pukul 2, makanan di dia makan ni, pergi kerja ada makan dulu. Jadi semayangnya macam tu lah. Ada yang awal sikit dia. Jadi mana kalau kata macam tu, tak ada masalah. Okey, okey. Wallahu a'lam tuan. Insya-Allah kita jumpa pada kuliah akan datang. Yang baik dari Allah SWT Al-Quran bagi kita semua. Ya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan, tanya soalan.